Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa zakhrina maulana Muhammadin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dijatuh bersama muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita pada malam ini, pada malam yang ke-21 Ramadan. Alhamdulillah kita masuk kepada sepertiga yang terakhir pada Ramadan. Alhamdulillah Allah Taala panjangkan umur kita. Waktu awal Ramadan dulu kita pun tak tahu kita dapat ke tidak sampai kepada malam ini, malam hujung-hujung Ramadan macam ni. Dan alhamdulillah Allah Taala sampaikan juga nyawa kita. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kebaikan dengan memanjangkan umur kita sampai kepada hari ini. Tuan-tuan dan puan Allah SWT, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan oleh isteri-isteri baginda SAW, bahawasanya baginda apabila masuk saja 10 malam yang terakhir, baginda akan mengikat kuat kain baginda, dan baginda akan bangun sepanjang malam, dan juga baginda akan mengejutkan, akan membangunkan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, kalau kita fikir-fikirkan, malam ni bermula 10 yang terakhir. Ada orang kira lebih semalam. Sebenarnya semalam tak betul, malam ni betul. Dia bukan silap pun ada. Dia kira 10. Semalam ni dalam malam ke-20. Di malam 20 ni kita masih lagi masuk dalam 10 yang kedua. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Okay, jadi malam ni bermula 10 yang terakhir, ataupun dipanggil hari-hari yang ada pembebasan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan, tambah pula di malam ni malam Jumaat, ganda lagi. Malam 21 campur dengan malam Jumaat. Ada setengah-setengah ulama mengatakan kalau hari Ramadan ini bermula pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadri akan berlaku pada malam 21. Ini kiraan dia. Macam mana dia boleh kira? Datuk Qadar ni boleh rahsia. Macam mana dia boleh kira? Dia boleh kira pasal dia orang ada pengalaman. Ulama-ulama ada pengalaman. Jadi bila dia berdasarkan pada pengalaman, dia panggil tajribah ataupun mujarrah. Dia tengok malam Qadar tahun ni 21, dia kira balik. Hari tu awal Ramadan bila? Hari Sabtu, 21. Tuan-tuan tengok pula awal Ramadan, Lailatul Qadar dia Lailatul Qadar 23, dia tengok pula mula Ramadan itu bila? Hari Ahad, dia pun tak Ahad. Tahun-tahun berikutnya 10 tahun, 20 tahun, jenis dapat setiap tahun, maka dia boleh tengok, maka dia boleh buat formula dia. Tapi formula ulama ni bukanlah maknanya mesti tepat seperti mana Quran dan hadis yang tak ada silap. Ya. Cuma berdasarkan pada pengalaman ulama ni kita boleh ambil pengajaran juga. Jadi malam 21 malam ni dia ada juga satu kata apa, kita kena beratkan juga. Kita kena lebihkan sedikit kita punya ibadat. Malam Jumaat ada lagi. Dan malam Jumaat kita tahu kelebihan dia penghulu segala hari. Tambah pula dengan malam 21, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebebasan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak manfaatkan malam Lailatul Qadri? First sekali, bermula daripada waktu maghrib. Sekarang ni bermula daripada waktu maghrib. Dan tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan sudah berada di dalam masjid pada waktu maghrib malam 21. Itu sudah dikira sebagai permulaan yang sangat baik. Kemudiannya kita mulakan juga lepas sembahyang maghrib berjemaah, kita buat majlis ilmu. Maka itu juga adalah permulaan yang baik bagi malam 21 ni. Duduk dalam majlis ilmu. Cantik sangat-sangat tu. Cuma janganlah duduk dalam majlis ilmu seimbang. Jadi hilang keberkatan. Duduk dalam majlis ilmu, yang bakar tu kira-kira tuan-tuan ustaz tak nampak. Jadi jaga-jaga jangan sampai hilang adab dengan majlis ilmu. Jadi barulah dapat keberkatan daripada majlis ilmu. Okey. Lagi apa lagi? Kita duduk dalam masjid ni, kita iktikaf. Niat iktikaf. Jangan lupa dia iktikaf. Niat iktikaf macam mana? Dalam hati kita nak duduk dalam masjid, kita tak cukup iktikaf tu.
Dan nak dapat pahala lebih lagi, ulama ada satu lagi tips. Nak dapat pahala lebih untuk iktikaf. Caranya macam mana? Dah masuk dalam masjid, bernazar untuk iktikaf. Macam mana tu? Bernazar untuk iktikaf. Maknanya kita dah duduk dalam mana? Kita duduk dalam masjid, kita berkata, wallahi aku bernazar nak duduk dalam masjid iktikaf. Dah duduk dah. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Dapat pahala macam mana? Apa bezanya antara nazar dengan tak nazar? Kalau tak nazar, duduk dalam masjid hukumnya sunnah, mustahab, dapat pahala pada sunnah. Tapi kalau bernazar, dapat pahala wajib. Contoh, pada wajib kan dosa daripada sunat. Pada sunat bulan Ramadan pahalanya macam wajib. Wajib macam kali 70. Jadi kali 70 kan? Macam 70 kali dah duduk dalam masjid. Jangan besok dah datang ni sudah. Dah 70 kali tu Ustaz. Tunggu lagi 2 bulan baru datang pula. Dah 70 kali 70 ni. Kita duduk kat sini dengan cara bernazar. Ulama ajar nazar ni tak bagus sangat kita buat selalu. Nazar nak puasa lah, nazar nak semayang, nazar nak apa macam-macam, botakkan kepala lah, macam-macam nazar tu. Okey. Nazar untuk macam-macam ni ulama tak galakkan. Pasal apa ulama tak galakkan? Pasal ada keberangkatan yang kita tak mampu nak buat. Kita nazar nak puasa, kita tengok-tengok Allah Ta'ala takdirkan kita sakit, tak dapat nak puasa. Maka kita sudah mungkin janji dengan Allah Ta'ala. Berbeza dengan iktikaf. Pasal apa? Iktikaf ni ulama ajar nazar bila dah duduk dalam masjid. Memang confirm jadi. Jangan waktu orang duri datang ke masjid nazar tu jangan. Pasal apa? Takut orang duri itu sekali sakit perut, tak jadi pergi masjid, balik semula patah semula ke rumah. Takut tak jadi. Jadi biar dah masuk dalam masjid baru nazar iktikaf dalam masjid. Ini taktik untuk dapat pahala lebih. Boleh kan? Dia bukan namanya nak tipu malaikat lah. Malaikat mengatakan kita takkan tertipu. Cuma dia sebagai satu kepandaian kita sendiri. Kita belajar. Bila kita belajar kita tahu, oh boleh punya nazar dalam masjid. Boleh. Nazar mana lebih baik, cantik sangat-sangat. Bernazar dulu dalam masjid. Tuan-tuan dan tertarik macam tu juga. Ataupun kalau tak nak bernazar, contoh kita nak buat benda yang baik, kita nak jadikan benda tu wajib. Contoh seorang isteri dengan suami dia. Isteri nak sembahyang sunat contohnya. Sembahyang sunat tu hukumnya sunat dia. Tapi nak bagi jadi wajib, dia cakap dia kata, abang suruh saya sembahyang je. Dia nak sembahyang lah, bagi hukum lah. Kata abang suruh saya sembahyang. Bila suami dia suruh, dia jadi wajib sembahyang ni. Bila jadi wajib, pahala dia besar berbanding dengan sunat. Jadi taktik dia, ramai yang orang buat dia. Ada kawan saya telefon mak dia, Mak suruh saya sembahyang dia. Kenapa kau tak nak sembahyang? Tak nak sembahyang. Berarti aku suruh. Kata dia lah, mak suruh saya dapat pahala wajib. Pandai juga tu. Antara kepandaian cari pahala. Cari pahala tak apa, biar kreatif. Biar kreatif cari pahala. Bukan kita kreatif bagi alasan untuk buat dosa, untuk buat haram. Yang ni banyak orang kreatif yang salah. Dia buat dosa, dia cari alasan soalnya nak beri halal. Yang ni banyak. Macam mana cara? Ada tak ustaz yang cakap boleh? Ada 10 orang cakap ustaz, 9 orang cakap haram, seorang cakap boleh. Oh, betul. Ustaz tu cakap betul kan? Pasal dia cakap boleh. Ustaz tu cakap makruh, yang lain semua kata haram. Macam isap rokok kan? Isap rokok, betul lah ustaz kata makruh. Tapi lagi 9 orang ustaz cakap haram. Dia nak cari ustaz cakap makruh juga. Yang ini betul, ustaz ni bagus, jujur pada ilmunya. Yang ini yang dia nak ambil. Pasal dia nak cari alasan untuk membolehkan dia buat benda yang dia nak buat, walaupun ramai orang tak boleh. Berbeza dengan kalau orang beriman, dia kreatif cari pahala. Dia bukan kreatif nak buat dosa, kreatif nak cari pahala. Maka antara kreativiti cari pahala biasa disebutkan antaranya kita menyampaikan ilmu kepada orang, sampaikan, ajak orang datang, itu pun kreatif cari pahala. Dan saya pernah cerita ada masjid yang buat sistem SMS soalan kan, itu kreatif cari pahala. Dia tak ada idea, dia tak ada apa. Tengok kawan-kawan semua nak tanya soalan, payah, tak ada apa malu-malu dan sebagainya. Maka dia buat letak handphone datang, dia suruh kawan-kawan SMS. Dia letak satu papan dia apa, banner kat sini ni SMS, nombor-nombor sekian. Murah dia letak banner kan, handphone pun murah. Dia letak orang tanya dia dapat pahala, orang tanya dia dapat pahala. Maka itu dan dia kreatif dalam buat pahala. Kalau nak bulan malam-malam Rayatul Qadar kita terus menerus cari kreativiti kita yang terdapatkan pahala, kan sangat bagus.
Contoh malam ni tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan ajak orang datang di sini. Katakan malam ni Lailatul Qadar. Maka kita dapat pahala yang kali 1000 tu, yang kali lebih baik 1000 bulan tu. 1000 bulan, bukan 1000 malam. Kan? 1000 bulan. Dapat pergi ke tahu? Lebih baik, bukan 1000 bulan saja, lebih baik 1000 bulan. Maksudnya lama sangat, banyak sangat. Kalau kita ajak satu orang datang, maka kita dapat double. Yang dah kali 1000 tadi tu, double pula dapat. Pasal ada seorang kawan datang, kita ajak 10 orang datang, kali 10 kita pahala. Ini tanda orang kreatif dari pahala, dan tambah pula pahala tersebut dibuat pada malam Lailatul Qadar. Kan sangat seronok. Macam contoh malam ni tuan-tuan nak letak update status Facebook tuan-tuan, itu pun pahala juga, kreatif juga tu. Tapi cuba fikir, kalau malam Lailatul Qadar aku bagi tahu aku buka puasa aku tadi, maka itu je berapa 1000 bulan. Aku buka makan lagi malam ni, tulis ke Facebook. Maka kejap lagi kalau kena malam Lailatul Qadar, maka dapatlah 1000 bulan tulis status aku makan lagi. Macam tu lah. Begitulah maknanya gandaan, rugi serugi-rugi. Tapi kalau kita buat satu benda yang baik, insya-Allah dari 1000 juga. Itu sebablah biasa ditanya. Ada 2 soalan. Tadi saya ditanya kat Facebook, saya tulis kat status Facebook saya. Saya ditanya 22 hari yang lepas. Ustaz, saya ibadat, saya tarawih setiap malam. Adakah kalau macam tu saya akan dapat Lailatul Qadar? Setiap malam tarawih. Daripada malam tamu sampai malam ke-30 atau malam ke-29. Pasti tak dapat Lailatul Qadar. Sedangkan saya tak nampak pun tanda-tanda. Orang kita kan kerja tanda. Tengok langit cerah ke tidak. Oh, langit mendung gelap ni, nak hujan. Bukan Lailatul Qadar ni, tak payah masjid. Tunggu besok ribut pula confirm bukan Lailatul Qadar. Tunggu pula besok cerah, Lailatul Qadar kot. Oh, datang masjid. Oh, nampak muka dia. Pasal dia kejar tanda. Dia kejar tanda. Dia bukan kejar Lailatul Qadar, dia kejar tanda Lailatul Qadar. Tengok pokok sujud ke tidak. Ada sahabat saya kata, kalau nak tahu sangat pokok tu sujud ke tidak, tidur dekat atas pokok. Kalau besok pagi rasa-rasa bangun dari dekat bawah, maknanya malam tadi pokok sujud, kamu tak sujud ke. Malam tadi ada kata dari pokok tu sujud, kamu tak sujud, pasal kamu tidur. Jadi pasal pun kita tengok kepada tanda saja. Sedangkan tanda ni, saya sebut tadi dalam status Facebook saya kata, tanda ni dia ibaratnya nama pun sains kan, tanda. Bila kita lakukan sains, tanda, maka sama ada tanda tu ada ke tidak, dia tetap kita boleh sampai juga kepada destinasi. Tanda ke Masjid Al-Iqtisad ni tak ada langsung. Bukan ada langsung lah, ada lah satu kecil benda kan. Kat luar sana ada satu mungkin, itu je, kita pun nampak Allah Alam. Tapi tuan-tuan semua boleh sampai ke masjid. Sebab apa tuan-tuan boleh sampai ke Masjid Al-Iqtisad walaupun tanda tak ada? Pasal tuan-tuan dah tahu dah kat mana. Dan tuan-tuan ikut jalan yang betul. Kalau tuan-tuan ikut jalan yang salah pun tak sampai juga. Tuan-tuan tahu dan ikut jalan yang betul. Dan memang niat tuan-tuan nak datang ke Masjid Al-Iqtisad. Kenderaan tuan-tuan pun elok jalannya, dia tak bawa masalah. Aku boleh sampai ke sini. Maka semua tu memainkan peranan untuk kita sampai ke Masjid Al-Iqtisad walaupun tanda tak ada. Okey, begitu juga orang yang nak dapatkan Lailatul Qadar. Nak dapat Lailatul Qadar, sama ada tanda tak ada tanda, dia boleh sampai. Cuma kita dapat ke tidak, kita tengok balik. Kita punya kenderaan betul ke tidak, jalan kita betul ke tidak, ilmu kita ada ke tidak, kita bertanya pada orang betul ke tidak. Contoh tak tahu jalan ke Masjid Al-Iqtisad, tanya orang tunjuk ni. Kita tanya orang betul, sampai ke jalan. Tanya orang yang salah, tak sampai jalan. Sama juga dengan Lailatul Qadar. Kita belajar dengan orang yang salah, tak sampai ke jalan. Ataupun kita buat cara salah, ataupun niat kita salah. Datang tarawih kita malam, tapi niat akan moreh semata-mata. Contoh tu budak-budak biasanya. Kalau bapak budak macam tu juga, memang malam semua. Budak-budak biasa pasal nak main bercun. Ada geng dia kat masjid tu. Yang bapak budak pula pasal ada geng juga. Geng dia sembang, makan moreh sekali dan sebagainya. Maka rugi sangat-sangat datang tarawih dengan niat macam tu kan. Okey, maka kita tengok pada lah niat kita betul ke tidak, cara kita semayang betul ke tidak, ikhlas ke tidak kita semayang tu, khusyuk ke tidak kita semayang tu, kita berarti kan khusyuk tak semayang kita. Semayang isyak 4 rakaat, semayang tarawih berapa rakaat sini? 20 rakaat. 20 rakaat kita semayang tarawih. Khusyuk kita berapa rakaat? Kita tanya balik diri kita.
Takut-takut bukan kata berapa rakaat, berapa minit. Takut-takut berapa minit, berapa saat khusyuk. Daripada 20 minit kita semayang, berapa banyak yang kita khusyuk. Tentang kita khusyuk atau mula-mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira. Tadi sedap makan waktu buka puasa. Hilang kan. Hilang tu. Kejap lagi mari apa pula kat masjid ni semalam kan. Semalam masuk sikit lah. Dia boleh fikir. Besok sahur nak suruh isteri masak apa dia? Agak-agak masak apa ni? Besok buka lah makan apa? Kat mana? Ni. Fikir. Raya nanti menu apa lagi? Dah fikir menu raya. Raya bukan raya fikir tu kan. Raya Allah. Fikir. Oh dah bagi salah. Imam pula baca panjang. Lagi jauh kita pergi. Kan? Satu tu kita fikir. Habis semua kita khayalkan. Dengan ini adakah kita dapat kata pada sedangkan dalam hadis sebut seseorang itu dikira semayangnya hanyalah yang dia sedar badannya. Yang kelihatan yang dia ada akal badannya, yang namanya dia sedar. Dia perasan dia tengah buat apa, dia baca apa dan sebagainya. Itu baru dapat pahala. Hanya kalau 10% dapat pahala. 20% dapat pahala. Okey, ini bab semayang. Azan ada? Azan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, alhamdulillah. Antara waktu maghrib dengan waktu isyak dari antara waktu yang paling afdal dalam sehari. Tambah pula malam Jumaat, tambah pula malam 21 pada bulan Ramadan. Jadi antara waktu maghrib dan isyak adalah sangat-sangat sesuai kita manfaatkan dengan ibadah. Selepas daripada isyak macam ni jugalah dan teruskan dengan ibadah-ibadah kita insyaAllah. Tuan-tuan dan rahmatullahi Allah SWT, tadi kita sebut tentang Lailatul Qadar, kita layak ataupun tidak untuk dapat. Contoh juga kita tanya balik daripada diri kita, daripada hari pertama sampai hari ke-20 yang dah lepas 1 sampai 20 ni, kita punya ibadat Ramadan kita macam mana? Adakah kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan nafsu kita, atau sibuk dengan takwa? Urusan dunia yang boleh bawa kepada akhirat, alhamdulillah. Tapi kalau urusan dunia yang semata-mata dunia, rugi sangat-sangat. Sembang kita macam mana, saya tak pastilah. Saya rasa macam nak tanya juga, malam di Chongwei main itu macam mana masjid? Penuh, alhamdulillah. Bagus. Maknanya tak tergoda dengan di Chongwei. Bergerak-gerak ni tergoda dengan di Chongwei. Jadi banyak masjid-masjid yang dah kosong orang malam di Chongwei tu main. Pelik ni kadang kita tengok. Hanya nafsu mengatasi takwa. Kita tengok dari 20 hari lepas macam mana. Kita lepas pun tutup dah masuk kepada pusingan yang terakhir. Kalau orang main bola, dia ibaratnya dah minit ke-60. Lepas minit ke-60 dah lepas sejam daripada sejam setengah main. Jadi kalau main bola tu biasanya jurulatih dia akan tahu nak tukar strategi macam mana nak bagi menang. Strategi dah tukar. Kalau rasa-rasa macam 20 hari yang lepas kalah, maka 10 hari yang kemudian ni kena tukar strategi kita. Jangan sama je. Orang kalau dilatih tu kan dia tukar strategi. Dulu bertahan, sekarang menyerang. Sebelum ni serang belah kanan, dia serang belah kiri pula. Dia tukar pemain, mana pemain yang tak berfungsi dengan baik. Kalau asalnya dia buat long shot ke ataupun long pass ke, dia tukar pada short pass. Dia tukar macam-macam. Jadi pasal apa? Pasal dia nak menang. Kita pun nak menang juga dalam Ramadan. Dia takbir kita takbir kemenangan sungguh-sungguh. Jadi 10 yang terakhir ni memang perlu sangat-sangat kita tukar strategi kita. Daripada 20 hari yang lepas memang okey, alhamdulillah. Tapi kita nak pastikan kemenangan. Kalau kita okey kan sebelum ni, mungkin kita tengah menang 1-0, 2-1. Macam tu lah ibarat ni kalau main bola. Maknanya masih lagi ada kemungkinan kita kalah ataupun tak berjaya menang, seri. Jadi kita nak menang. Maka 10 hari yang terakhir ni kita kena pastikan strategi kita, pasak pada strategi kita boleh menang lawan nafsu kita. Contohnya, sebelum ni selalu saya nak pergi bazar Ramadan. Lepas ni jangan pergi bazar Ramadan langsung. Siapa yang berniaga bazar Ramadan, minta maaf saya cakap ni. Biasa orang pergi bazar Ramadan, dia tak datang di waktu ni. Dia bawa kemas, barang dia dan sebagainya kan. Sibuk ikan cari rezeki yang halal. Tapi memang itu pasal nafsu kan. Lain kalau memang dia pergi bazar Ramadan, dia jalan, dia tengok dia tak pernah beli pun. Memang dia kuat sungguh lawan nafsu dia. Okey, tak apalah. Jadi biasa kita kalah nafsu kita. Sebab kita biasa sebut, dia orang dulu 11 bulan makan, 1 bulan dia berehatkan perut dia, dia kurang makan. Kita tidak, 11 bulan makan, 1 bulan tak makan, 1 bulan kita pun terdalam. Jadi
tu, maka nafsu masih lagi menguasai diri kita. Bukan kita yang kontrol dia, dia yang kontrol kita. Kalau dia kontrol kita, maka memang tak layak kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Takkan Allah Ta'ala nak bagi saja-saja dia tak semua. Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba yang terpilih. Jadi kena dapatkan, cuba untuk dapatkan jadi hamba Allah Ta'ala yang terpilih. Begitu juga kalau kita tengok 10 hari yang pertama rahmat ni semua orang boleh dapat. Pergi pada 10 hari yang tengah pengampunan tak semua dapat, tapi ramai yang dapat lagi. Tapi 10 yang ketiga pembebasan daripada api neraka, yang itu memang tak ramai dapat. Kan 10 yang ketiga ni, sebab dia letakkan 10 yang ketiga ni paling susah dapat pembebasan daripada api neraka. Tak ramai yang dapat. Kita pun rasa macam kita pun belum dapat lagi. Pasal masih berdosa lagi. Macam mana kita dah terbebas daripada neraka pula? Jadi maknanya kita nak dapatkan yang level ketiga, bebasan daripada neraka ni susah. Dan kita kena cuba dapatkan. Kita macam nak dapatkan, kita kena inilah ubah strategi kita. Contohnya seterusnya, kalau kita cerita tentang Lailatul Qadar, maka timbul lagi persoalan, apakah amalan yang terbaik kalau kita dapat Lailatul Qadar? Contoh malam ni kalau kita iktikaf kat masjid dan sebagainya, kita tahu lah iktikaf baik kan. Budaya iktikaf ni dah mula subur kat tempat kita. Dulu tidak budaya iktikaf kat masjid. Kalau masjid UIA contohnya masih ramai daripada dulu ni. Malam-malam di hujung ni penuh orang kat masjid kat dia bomba ni. Masjid-masjid lain masih kosong, tak banyak sangat orang. Tapi sekarang alhamdulillah dah mungkin ramai. Saya diberitahu tadi pun masjid Tisam mula pukul 3.30. 3.30. Awal-awal 3.30 dah start. Alhamdulillah bagus. Tapi tuan-tuan kalau rasa berat 3.30 tu jangan datang masuk. Dia yang kata tu better late than never. Jangan rasa macam alah lambat tak payah. Dia bukan macam rekod kehadiran lambat berapa lama tak dikira tak datang. Dia dikira datang juga. Tetap dikira datang. Alhamdulillah. Jadi cuba datang juga. Datang pukul 5.30 tu tadi kan. Tuan-tuan 5.30 tengah orang kan. Betul kan bukan orang sahur. 5.30 dah sahur lah. Kan orang tengok apa ini datang sahur kan. Datang sebelum sahur sekejap 5.10 dia. Datang 5 minit semayang terus sahur. Dapat juga pahala 5 minit semayang. Jadi cuba kejar juga benda ni. Jangan lepaskan masuk doa. Okay, itu berkaitan dengan iktikaf. Dan tentu sekali yang diajar oleh Nabi SAW bila ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku jumpa Lailatul Qadar aku nak baca apa? Nabi suruh baca apa? Doa yang popular. Tuan-tuan pun biasa dengar, Bilal pun dah sebut tiap malam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun fa'fu anni. Dulu boleh ya Allah, engkau lah yang maha pengampun, kau suka mengampunkan, maka ampunkan aku. Doa tu lagi-lagi ujung-ujung malam-malam yang terakhir ni, setiap malam doa, ya Allah, kau lah maha pengampun, kau suka mengampunkan, maka ampunkan aku. Sebut dalam bahasa Melayu tak apa, tapi lebih baik bahasa Arab. Bisa lebih tepat, dan makna dia bahasa Arab lah. Baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca dengan berlaku tak bagus tapi, dan baca dengan anak-anak sebelum berbuka puasa sangat cantik. Dan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca selalu sebelum dia berbuka puasa ataupun ketika perut malam. Perut malam ulang-ulang. Kemudian bacaan ini muslimat pun boleh baca waktu nuzul. Sebab Sayyidah Aisyah yang tanya, bukan orang lelaki yang tanya, Sayyidah Aisyah yang tanya. Sayyidah Aisyah muslimah macam biasa, ada juga usul. Tapi Nabi SAW ajar. Jadi bacaan zikir tak ada masalah. Bacalah sebanyak-banyaknya. Muslimat malam Lailatul Qadar, tak tahu mana yang terkadang kita pun, tiap-tiap malam cuba sudahnya upaya untuk banyakkan amalan, walaupun tak boleh semayang. Yang tak boleh cuma beberapa perkara. Kita harus semayang, iktikaf dalam masjid, baca Quran yang ada kaitan dengan Ramadan kan. Itu je. Jadi yang lain boleh lah. Yang lain ibadat-ibadat yang lain yang berkaitan dengan Ramadan, dia boleh. Contohnya berzikir, macam-macam zikir boleh baca. Wirid, macam-macam wirid boleh baca. Amalkan apa saja amalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan Lailatul Qadar. Dan kata kalau amalan-amalan itu berbentuk yang nampak macam dia campur-campur pun tak ada masalah. Yang penting niatkan kerana akhirat. Selagi mana benda itu bagus. Contoh, dia menyediakan makanan berbuka puasa untuk suami dia. Dia uzur, dia tak puasa. Dia sediakan makanan berbuka puasa untuk suami dia. Suami dia makan, dia dah ada puasa. Pasal dia dah menjamu orang yang berpuasa. Dia sediakan minuman, tidak lagi suami dia balik ke semayang tarawih. Dia tak, di semayang tarawih pasal dia uzur.
Lepas suami dia balik main terawih, sediakan minuman sikit, dia dapat pahala lagi. Sahur, besok dia bangun sahur, dia tak makan sahur, tapi dia sediakan makanan sahur tu untuk suami dan anak-anak dia. Dia tak dapat pahala bangun malam, bangun qiyamul kerana ibadah semua tu. Hatta kalau dia picit kaki suami dia pun dapat pahala. Kena pula malam tu yang terkadang dapatlah pahala 1000 bulan picit kaki suami. Jangan besok dia tak nak picit lagi sudah. Bang, 1000 bulan dah bang. Jadi tak apa, picit. Itu pun dapat pahala. Hatta kalau dia buat kuih raya pun, kalau ikhlas, bukan pasal nak lawan dengan jiran, bukan pasal nak berbangga-bangga dengan office mate, bukan ini, dan tak nak bazir-bazir. Yang betul-betul dia buat niat ikhlas dalam Allah Ta'ala dan betul caranya, maka dia dapat pahala 10 bulan buat kuih. Memanglah dengan dia macam lucu 10 bulan buat kuih, dan toki kuih pun tak buat gitu, tapi pahala. Jadi dapat pahala juga. Cuma pahala dia mahu buat kuih ya. Itu je lah. Jadi apa pun begitu. Yang jangan sampai kita membazir masa dengan benda-benda yang melalaikan, tengok TV, dengar radio. Imam Ghazali sebut, bulan Ramadan bukan setakat kita tinggalkan benda yang haram, tapi tinggalkan benda yang melalaikan. Haram yang pastilah kita tinggalkan, insya-Allah. Bukan setakat bulan Ramadan benda lain pun tinggalkan, tapi Imam Ghazali apa? Bukan setakat benda haram, benda yang tak ada kena-mengena kau, benda yang melalaikan kau, benda yang kau tak boleh buat, tak apa. Contoh mata kan, mata kita tengok yang haram memang kau haram lah, tapi benda yang melalaikan tak haram. Ada benda melalaikan dia tak haram terus kan. Contoh dia tak adalah sampai kita tak semayang, tak apa semua, cuma kita tengah relax, kita tengok bola gitu. Boleh tengok bola, tapi bulan Ramadan cuba elak. Masa kita nak maksimiskan kita punya masa ni betul-betul untuk ibadat. Jangan dulu tengok, hatta kalau dia cawe main tu pun tak boleh tengok sebenarnya. Kalau rasa geram sangat nak tengok juga, beli Astro PVR, rakam kepala dia kita tengok. Pastikan Ramadan ni penuh betul-betul dengan ibadat. Bukan kerana kita menyembah Ramadan, bukan kerana kita menyembah Ramadan. Beza antara orang yang menyembah Ramadan dengan orang yang menyembah Allah Ta'ala. Menyembah Ramadan, lepas Ramadan dia tak buat langsung nak amal ibadat. Bulan Ramadan dia baca Quran, Ramadan tahun depan baru jumpa semula Quran dia. Yang itu sembah Ramadan namanya. Bulan Ramadan dia semayang malam, Ramadan tahun depan baru dia nak semayang malam ni. Bulan Ramadan dia tutup aurat, Ramadan tahun depan baru dia tutup aurat lagi. Bulan Syawal dia buka. Yang itu sembah Ramadan, bukan sembah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sembah Allah Ta'ala, Ramadan kita lebihkan, bukan pasal Ramadan tu sendiri, tapi pasal kita tahu Allah Ta'ala bagi bonus banyak. Rugilah kalau kita tak lebut. Jadi kita baca banyak sikit lah banding dengan bulan lain. Quran contohnya, kita target khatam Quran. Bulan lain kita tak target khatam Quran. Pasal apa? Bukan sebab apa? Sebab bulan Ramadan memang kita nak kejar betul-betul. Bulan lain baca juga, tapi baca itu mungkin tak dapat khatam Quran contohnya. Tapi bila cerita pasal khatam Quran ni, saya teringat, saya banyak tempat saya sebut, saya kata banyak ustaz suruh khatam Quran 1 bulan. Saya rasa kadang-kadang dalam suasana masyarakat kita pada hari ini, apa yang ustaz-ustaz cakap ni kadang-kadang sudah menjadi satu benda yang agak mustahil. Bukan mustahil sebenarnya, tapi dia rasa macam tak boleh achieve. Dia punya objektif tu, nak kata mission impossible tu hampir impossible lah macam ni. Pasal apa? Kalau nak dapat ke khatam Quran 30 juzuk, maknanya 1 juzuk 1 hari paling kurang. Kalau puasa 29 hari, maknanya dia kena 1 juzuk lebih sikit kan, 1 hari. Jadi boleh ke 1 juzuk 1 hari? Baca tak habis-habis, tak jumpa juga 1 juzuk ni. Dia kena habis 1 juzuk ni. Jadi rasa macam benda tu berat, akhirnya ditinggalkan. Dan dia rasa macam apa yang ustaz cakap ni, ustaz nak cakap dengan budak universiti belajar agama ke mak tahfiz apa ustaz? Cakap kami ni apa? Dia rasa begitu. Saya bukan serusan dengan tuan-tuan, cuma saya memahami masyarakat banyak yang begitu. Jadi macam mana? Serusan juga ke tu? Bukan serusan, bukan sangka buruk. Pasal kalau saya tanya pun hari ni saya bersepi katakan, siapa di kalangan tuan-tuan yang dah baca sampai juzuk 21, mungkin 2-3 orang je yang akan tanya. Betul tak kadang-kadang? Rasa-rasa betul tak kalau saya buat itu? Malam ni siapa yang dah habis juzuk 21? Rasa sikit je yang akan tanya kan? Sikit je, kebanyakannya tidak. Jadi macam mana? Kita rasa bayar kan? Jadi apa yang patut kita buat?
Dah kira-kira dekat 10 malam yang terakhir ni. Confirm lah kalau malam ni baru nak mula, payah dapat lah. Okay, jadi macam mana? Cuba kita ubah. Kalau kita rasa benda tu berat, maka kita tak buat. Kita jadikan objektif kita benda yang kita mampu buat. Iaitu kita tak jadikan berdasarkan kepada bilangan muka surat, tapi kita jadikan berdasarkan bilangan masa, berapa lama kita baca. Contoh tuan-tuan, 20 minit satu hari. Masa 20 minit tu semua tuan-tuan boleh ikut. 5 minit pagi, 5 minit tengah hari, 5 minit petang, 5 minit malam. Jadi 5 minit je lah, kalau lama sangat. 5 minit pagi, 5 minit tengah hari, 5 minit petang. Masa semua boleh buat. Melainkan tuan-tuan ni ada yang lebih sibuk daripada isteri Perdana Menteri, itu cerita lain lah. Tapi kalau tuan-tuan tak perlu pergi ke UK, nak peluk dicobui dan sebagainya, rasa sempat, insyaAllah. 5 minit pagi, 5 minit tengah hari, 5 minit petang, 5 minit malam, insyaAllah sempat. Okey, kalau dah yang itu kita rasa objektif yang agak-agak kita boleh achieve kan? Yang agak logik sekarang kita katakan, yang possible untuk kita dapat, kita jadikan itu mission kita. Setiap hari aku pastikan 20 minit mesti bersama Quran. Ada orang 20 minit dia boleh khatam 1 juzuk 20 minit kan? Ada orang 20 minit bukan kata 1 juzuk, bukan kata 1 buku surat, 1 baris dia tulis. Tapi apa sebab? Yang penting dia 20 minit. 1 baris dia, pasal dia baru nak tunjukkan alif atas A, bawah B, A, B, dia baru sambung gitu kan. Maka 20 minit 1 baris kan? Baru nak record balik ni macam mana ni? Ni apa ni kan, tengok balik, ingat cerita piramid balik kan, yang ada titik dekat atas tu namanya jim. Okay, jim, ja. Okay, titik atas, titik bawah, titik kat tengah, jim kan. Jangan yang titik atas jim lepas tu j tu sudah kan, tu kho kan. Okay, ini baca. Maka 20 minit dihabiskan untuk baca 1 baris. At least dicuba juga pada bulan Ramadan ni. Kita ni pada diri kita, kalau bukan bulan Ramadan, bila kita nak baca macam tu? Kalau bukan bulan Ramadan, kita nak spend 20 minit dengan Quran, bila lagi agak-agaknya kita nak spend 20 minit dengan Quran? Kalau bulan Ramadan pun kita tak dapat, adakah nanti raya kita dapat? Kan tidak dapat ya? Jadi kita kena manfaatkan 10 hari yang terakhir ni, 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita terkadang dengan perubahan yang ada dari diri kita ni. Tak mustahil tuan-tuan, tengok-tengok kita dapat malam yang terkadang, lepas tu meninggal. Beruntung sangat-sangat. Meninggal, ujungnya rupanya baru dapat dari terkadang. Sangat-sangat beruntung. Kita kejar, kita tak tahu bila kita nak meninggal. Kita nak meninggal, mungkin lambat lagi lah. Kalau perasaan yang kita nak kan, kita akan meninggal, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, cuba kita pastikan boleh kita dapat. Dan muslimat macam saya sebut tadi, walaupun uzur, pastikan ibadat tidak berkurangan. Semayang memang tak boleh, gantikan dengan ibadat lain. Baca Quran tak boleh, ganti dengan bacaan zikir yang lain dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan Allah SWT, saya tak boleh lama, masa saya beritahu masjid ni dia package dengan surau Sakinah. Sakinah kan. Dia punya penceramah ada package juga. Jadi datang sini betul kelebihan dia juga. Jadi tak boleh lambat sangat masa kita nak tarawih. Jadi kalau saya panjang, saya tarawih cuma 2 rakaat terus pergi ke sana. Jadi pasal saya nak tarawih dengan tuan-tuan, jadi kena pendek sikit. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat berada pada hujung ni. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan terbaik pada tahun ni. Dan sebenarnya saya bawa album saya, album yang baru rilis minggu lepas, baru Rabu minggu lepas rilis, baru cukup seminggu. Pada hari ini bola pada hari. Album bukan album nyanyi tu kan, dengan spek saya jadi mahir zin juga. Jadi ada album zikir. Pasal saya nak sebarkan bacaan zikir ni, zikir yang dinamakan sebagai ratib Al-Haddad. Popular sebenarnya ratib Al-Haddad ni, cuma ramai lagi masih belum tahu. Jadi saya nak sebarkan, maka bila syarikat yang nasi rekod minta saya buat, saya pun dengan lapang dada saya terima dan buat rakaman dekat studio Rabbani, dan kita buat secara proper, dan alhamdulillah telah terbit pada minggu lepas. Belum promosi kat mana, baru pergi ke masjid gereja, alhamdulillah dah 1000 kopi dah habis. Dan kita tunggu pada next web printing bulan ni, hari Sabtu insyaAllah siap next printing. Jadi yang ada pada saya tu kopi yang terakhir sekali. Yang ada dekat situ itu yang terakhir. Dekat syarikat yang nasi tak ada, kat rumah saya tak ada, itulah yang terakhir dalam buku kita saja. Harganya RM19, 90 sen.
Bulan Ramadan kita kurang lagi RM19 insyaAllah. Ada yang tanya saya kenapa tak kurangkan RM9 terus tak kata RM90 je. Bulan Ramadan kan. Yalah, janganlah ingat saya dipikir orang kalau kamu kena fikir Ramadan juga. Jadi bagusnya yang RM9 tu jadikanlah RM90 terus bulan Ramadan kan. Tidak, maknanya memang harga tu memang memadai begitu saja. Cuma biasanya saya pergi orang ni, orang minta tantangan tolak. Sekarang ni dah jadi berkeluar ibu ni kena biasa bawa pen dekat poket, sekarang bawa marker. Sekarang bawa marker, biasa bawa pen. Biasa nak tantangan dekat CD kan. Cuma malam ni tak boleh kan, saya pergi Surau Sakinah. Jadi tapi tuan-tuan boleh dapatkan CD tersebut insyaAllah. Mana Ustaz Fairuz Kumanda, siapa yang akan jual kat luar nanti insyaAllah. Pasal saya pergi Surau Sakinah, saya akan tinggalkan sikit kat sini insyaAllah. Harganya RM9 dan tuan-tuan boleh baca. Bacaan Ratibul Haddad ni beza sikit dengan Masurat baca pagi dan petang. Ratibul Haddad ni baca pada malam. Jadi contoh tuan-tuan on the way datang ke masjid, pasang CD contohnya dalam kereta. Dan bukan dengar saja, cuba ikut. Lagu tak apa, kita dengar je. Zikir ni biar kita ikut, biar kita hafal. Sebab kita buat dalam keadaan berlaku, supaya kita mudah ingat dan anak-anak mudah ikut. Bacaan dia mula dari Al-Fatihah, Al-Fatihah Kursi, lepas tu La ilaha illallah, macam tahlil tu. Tapi lepas tu dia zikir dia sampai ada Allah, kemudian Al-Fatihah, doa, dan satu lagi zikir yang terakhir sekali. Jadi semua sekali ada lebih kurang 32 ke 33 track semua sekali. Dan tuan-tuan dan Allah sebutkan mudah-mudahan beli tu dengan niat untuk mengamalkan isi kandungan ini, bukan sekadar untuk mendengar insyaAllah. Jadi kalau kita niat amalkan, mudah-mudahan Allah akan mudahkan untuk kita hafal dan kita boleh amalkan pada setiap malam. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini. Cukup setakat insyaAllah untuk malam ni. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan keadaan iman yang kita tambah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita alami. Mudah-mudahan kita dapat sampai kepada penghujung Ramadan ini, kita dapat garap semua hadiah-hadiah daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita daripada, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita sebagai salah seorang daripada umat Nabi SAW, bencana kepada umat-umat Nabi SAW yang lain yang berada di Myanmar, yang berada di Syria dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bencana kepada bersama-sama umat Islam yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita, kebebasan daripada api neraka pada 10 malam yang terakhir ini. Mudah-mudahan takbir raya kita nanti adalah takbir yang betul-betul takbir orang yang menang, takbir kemenangan, bukan takbir lesu tak bermaya kerana kita kalah dengan nafsu kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ta'ala bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una wa bifiqhin fata'alana wa qurbatina fi dinina wa antu unsa wa lakar. Rabbi wafiqna wa fiqna ma tadhiqa wa fi'an karama wa rizqi kulli halal da'ina wa khilafati 'alama nazar al-karim wa kulli syarr. ربنا واصلح لنا كل شيء وذكر الله تميز بأن ربنا مدلل قبل أن تأتي رسولنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.